Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Sebelum saya terlupa, takut terlupa kan akhir-akhir kan. Ustaz Syafiq, minggu depan macam mana? Oh, kawasan ni kira Seremban ke Sikaman? Okey, Seremban lah kan? Macam mana? Dah ada keputusan dah? Dah confirm pula. Okey. Tak apalah, apa-apa nanti maklum lah. Kita ikut lah kan. Tapi kalau ikut mulanya 5 kan. Hari ni 3, 5. Baik-baik. Okay. Kan mungkin ada kelemahan kita ke berlaku, dosa kita kan. Okey. Baik, alhamdulillah kita sambung kitab Riyadhus Salihin. Sekarang kita sambung dia dah masuk jilid 2 ni, kitab ni kan, jilid 2, iaitu dalam bab salam. Okey, kita pun dah hampir separuh kitab sebenarnya ni. Betul, kita dah separuh kitab, kita masuk dalam bab salam. Okey, kitab yang kelima, Kitabus Salam. Kitab yang kelima, Kitabus Salam. Kitabus Salam. Kitab yang kelima, Kitabus Salam. Kitabus Salam iaitu berkenaan dengan kitab berkenaan dengan salam. Kitab yang membincangkan berkenaan dengan permasalahan salam. Okey. Babu fadli salam wal amri bi ifsya'i. Bab berkenaan dengan kelebihan salam dan perintah supaya menyebarkan salam. Maknanya menyebar luaskan salam. Okey, bab yang pertama ni iaitu dalam bab salam ni, dalam kitab salam ni, bab ni ialah bab yang ke-131. Bab berkenaan dengan kelebihan salam dan perintah supaya menyebar luaskan salam. Okey. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Okey, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memasuki rumah yang bukan rumah kamu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Dan memberi salam kepada penghuninya. Jadi maknanya dalam bab ini, dalam ayat ini, perintahkan kepada kita supaya kalau kita nak masuk rumah orang, ada 2 perkara kena buat. Kalau kita nak masuk rumah orang, bukan rumah kita lah, rumah orang lain, ada 2 perkara yang kita kena buat. Iaitu pertama, kena bagi salam. Yang kedua ialah minta izin untuk masuk. Setelah dah diizinkan untuk masuk, maka baru boleh masuk. Jadi kalau rumah kita sendiri, bila kita nak masuk, memadai bagi salam. Ialah rumah kita nak minta izin apa, rumah kita. Tapi kalau rumah orang lain, maka untuk masuk, satu, pertama bagi salam, dan yang kedua ialah minta izin daripada orang yang memiliki izin. Apa maksud orang memiliki izin? Maksudnya tuan rumah tu.
tuan rumah. Ataupun dia wakil tuan rumah. Kalau dia bagi izin, maka barulah kita boleh masuk dalam rumah tersebut. Kadang-kadang kalau kita datang rumah orang, kita datang, kemudian kita nak masuk, kita kata nak masuk, siapa yang boleh bagi izin? Tuan rumah lah kan, suami, atau juga kadang wakil tuan rumah macam isteri, dia boleh bagi izin kepada orang tu. Kalau kata orang tu, maknanya bukan orang tu dibenarkan untuk masuk. Kalau contoh kata yang datang tu tuan gaji, orang gaji, pekerja, orang gaji, orang gaji dia tak boleh bagi izin untuk masuk, kecuali kalau memang dia tu dah disampaikan oleh tuan rumah untuk bagi izin, kan, untuk bagi izin. Contoh kata kita bagi salam dan orang gaji datang, kita kata nak masuk, nak jumpa. Sebenarnya kita kena tunggu keizinan tuan rumah, kan, keizinan tuan rumah. Tapi kadang-kadang dia tahu biasanya tuan rumah dia buat apa. Biasa tuan rumah kadang mungkin suruh dulu, duduk dulu, masuk, nanti saya panggilkan tuan rumah. Kalau macam tu, itu juga memberi makna satu keizinan lah, satu keizinan. Tapi kadang-kadang ada kala tuan rumah tu tak pernah cakap, kan, dia tak pernah kata pada pekerja dia pun supaya panggil siapa masuk kalau orang datang. Waktu tu kita kena hantar orang gaji tu supaya jumpa tuan rumah, minta izin. Supaya minta izin, maka barulah kita boleh masuk, kan, macam tu. Okey, baik. Poin dia ialah yang paling besar, bila kalau rumah orang lain, maknanya bagi salam dan juga minta izin untuk masuk. Dan yang boleh bagi keizinan tu orang yang memiliki keizinan. Orang yang memiliki keizinan. Tuan rumah lah biasanya, kan, bukan ni, kan. Kalau contoh kata kadang anak dia datang, kadang anak kecil tak tahu apa, kita kena tanya dengan dia, tanya pada ayah atau tanya pada orang yang dekat rumah yang besar, boleh tak kita masuk? Kalau diberikan izin, maka barulah boleh kita masuk. Okey, sambung. Wa qala ta'ala fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Okey, Allah Taala berfirman, apabila kamu sekalian memasuki suatu rumah, maka hendaklah kamu sekalian memberi salam kepada penghuninya. Fasallimu ala anfusikum itu maksudnya bagi salam kepada diri kamu sendiri. Bagi salam pada diri kamu sendiri ni asal makna bagi salam pada tuan rumah. Bila kita bagi salam pada tuan rumah, maka dia jawab salam, dia balas salam kita, bermakna kita juga memberi salam kepada diri kita sendiri. Okey. Jadi bila kamu masuki satu rumah, maka hendaklah kamu beri salam kepada penghuninya, iaitu ini sebagai suatu penghormatan yang telah ditetapkan dari sisi Allah Ta'ala, yang mana ia diberkati lagi baik. Yang mana ia diberkati lagi baik. Mana ucapan salam ialah diajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita nak masuk rumah, maka bagi salam. Sama ada rumah kita sendiri ataupun kita masuk rumah orang lain, ialah masuk rumah bagi salam. Cuma kalau rumah tu rumah kosong, kita masuk satu rumah kosong, katalah rumah tu tak ada penghuni, rumah kosong, kadang-kadang kita datang, kita lawat rumah, mungkin kadang rumah tu rumah kita tapi rumah kosong. Atau kadang-kadang kita datang, kadang-kadang contoh kata ada orang nak beli rumah, dia datang rumah tu kosong, nak tengok. Poin dia nak ceritanya rumah kosong lah kalau kita masuk. Maka adakah disunat juga kita bagi salam? Ya, disunatkan bagi salam, tetapi ucapan salamnya adalah berbeza sedikit seperti dalam hadis dengan salam yang biasa. Kalau kita ucap Assalamualaikum sebenarnya pun boleh, tetapi afdalnya iaitu ucap Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kalau kita datang rumah kosong, masuk rumah kosong juga disunatkan bagi salam.
tetapi salamnya ada sikit berbeza. Ucapan salam rumah kosong ialah assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Salam sejahtera kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh. Itu ucapan masuk rumah kalau rumah tersebut ialah rumah kosong. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Okey. Wa qala ta'ala, okey. Wa qala ta'ala wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Okay, Allah Ta'ala berfirman, apabila kamu sekalian diberikan ucapan penghormatan dengan suatu penghormatan. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin, apabila kamu diberikan satu ucapan penghormatan dengan suatu bentuk ucapan penghormatan, maka balaslah ucapan penghormatan itu dengan lebih baik, atau balaslah penghormatan itu dengan yang sama. Apa maksud ayat ni? Ucapan penghormatan yang dimasukkan dalam ayat ini ialah bagi salam. Ialah bagi salam. Kalau orang ucap salam pada kita, dia bagi salam, Assalamualaikum. Allah kata apa? Allah kata bila kamu diberi ucapan penghormatan, jawab lebih baik. Jawab lebih baik ialah bermakna kita jawab lebih daripada apa yang dia bagi salam kat kita. Itu yang afdal. Makna kalau contoh kata dia bagi salam Assalamualaikum, kita jawab afdalnya lebih sikit daripada dia. Apa dia? Waalaikumsalam warahmatullah. Tambah sikit. Kalau lah sebagai contohnya dia bagi salam kat kita Assalamualaikum warahmatullah, kita jawab lebih sikit juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katalah dia bagi salam penuh panjang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak jawab macam mana pula? Tambah lagi, penuhkan lagi. Dia ada lagi ucapan juga boleh minta ampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Wa maghfiratuh. Maksud dalam ayat ni bagi tahu, kalau orang bagi salam dengan kita dengan satu bentuk salam, sebaiknya kita jawab lebih baik. Jawab lebih baik tu maknanya kita ada plus lagi, kita bagi tambah lagi. Tu saya bagi contoh tu. Kalau contoh orang bagi salam kita Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Wa maghfiratuh. Tapi ini tidaklah wajib. Ini iaitu sunat. Okey, sambung lagi. Atau Allah kata jawab dengan serupa. Ini paling kurang lah. Paling kurang. Maknanya kalau orang bagi salam dengan kita dengan satu bentuk salam, sebaiknya kita jawab lebih. Tapi kalau paling kurang, jawab yang sama. Paling kurang jawab sama. Orang bagi salam Assalamualaikum, jawab dia apa? Waalaikumsalam. Paling kurang. Paling kurang kita jawab sama. Okey. Wa qala ta'ala hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idza qalu alaihi faqalu salama. Qala salam. Okey. Allah Ta'ala berfirman, adakah sampai kepada kamu wahai Muhammad berita mengenai tetamu Ibrahim alaihissalam yang dimuliakan? Ini Allah tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, adakah ada sampai kepada kamu berita mengenai tetamu Nabi Ibrahim yang mulia? Okey. Tetamu tu apa dia? Apa mereka lakukan? Iddaqalu alaih, ketika mereka masuk ke tempat Nabi Ibrahim alaihissalam, faqalu salama, lalu mereka berkata salam. Salama tu maksudnya salam lah. Salam, assalamualaikum, bagi salam. Maka Ibrahim alaihissalam menjawab salamun. Maksudnya bila mereka bagi salam, maka Nabi Ibrahim alaihissalam juga menjawab salam mereka.
Kan faqalu salam. Ini kisah ni, tetamu ni, siapa yang datang ni tuan-tuan? Tetamu yang datang ni ialah para malaikat. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Lut. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Lut alaihissalam sezaman. Nabi Lut alaihissalam hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sedia maklum, Nabi Lut alaihissalam punya kaum, mereka lakukan perkara yang tak maksiat. Apa dia? Liwat, homoseksual. Baik. Allah hantar azab. Bila Allah bagi peringatan, mereka tak mau dengar. Lepas tu Allah Ta'ala hantar azab. Allah telah hantar beberapa malaikat untuk azab mereka. Nabi Lut alaihissalam dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ialah mereka ni sepupu, saudara, kerabat. Mereka ni sepupu. Jadi bila malaikat ni datang untuk pergi ke kampung Nabi Lut alaihissalam. Kampung Nabi Lut alaihissalam sekarang ni dekat Jordan. Nabi Lut alaihissalam punya kampung sekarang ni ialah berada di mana? Jordan. Dia dekat Jordan, yang dekat Dead Sea. Dead Sea, tempat yang mana air laut paling asin, paling masin. Kan? Situ Dead Sea. Jadi kampung Sodom tu, Sodom. Jadi di situ kampung Nabi Lut alaihissalam. Waktu tu Nabi Ibrahim alaihissalam duduk kat Palestin. Waktu tu. Baik. Jadi dalam perjalanan nak pergi ke kampung Nabi Lut alaihissalam untuk nak azab mereka, para malaikat ni mereka datang menyerupai manusia, singgah rumah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk nak bagi tahu Nabi Ibrahim alaihissalam bahawa mereka nak pergi azab kaum Nabi Lut alaihissalam. Boleh faham cerita tu? Jadi malaikat ni dalam perjalanan, jadi mereka datang. Nabi Ibrahim AS mula-mula tak tahu. Bagi ni ingatkan yang datang ni manusia biasa. Bagi ni Ibrahim AS ingatkan yang datang ni manusia biasa. Mereka datang pun manusia, macam manusia biasa. Mereka kata nak jumpa dalam 3-4 orang, muka macam manusia. Lepas tu Nabi Ibrahim AS persilakan mereka masuk. Lepas tu Nabi Ibrahim AS telah hidang kepada mereka anak lembu panggang. Anak lembu yang dah dipanggang, hidang. Isteri dihidangkan dan bagi. Lepas tu tengok-tengok bila dihidangkan, mereka tak mau makan. Mereka tak nak makan. Dia adalah ayat tu, mereka tak nak makan. Nabi Ibrahim AS mula rasa pelik. Dia kata, kenapa tak nak makan? Akhirnya mereka beritahu, kami ni sebenarnya malaikat. Malaikat mana nak makan? Jadi kami nak pergi ke kampung Nabi Lut, kami nak pergi azab dia. Itu Nabi Ibrahim AS kata, dalam kampung tu ada orang beriman, jangan terus seksa semua. Kalau kau azab ni tak ada orang beriman, malaikat tu kata jangan risau. Orang beriman kami akan selamatkan. Kami akan selamatkan. Dalam cerita kisah yang mana Allah ceritakan yang para malaikat yang mulia, kan dikatakan, adakah datang kepada engkau wahai Muhammad cerita pasal tetamu Nabi Ibrahim yang mulia? Kenapa mereka itu mulia? Para malaikat. Dalam para ulama ada sampaikan kisah ni. Kisah ini ialah dalam tafsir, dalam Quran Allah ceritakan, dalam kisah ini ialah nak bagi tahu ada adab tetamu. Kalau tuan-tuan baca kisah ini, ialah dalam kisah ini cerita pasal adab tetamu. Macam mana adab layan tetamu dalam kisah ni. Jadi kerana tu Allah Ta'ala bawa kisah ini dalam Al-Quran, iktibar daripada kisah ini. Tapi Imam Nawawi rahmatullah alaih bawa ayat ini kat sini ialah nak bagi tahu berkenaan dengan mereka datang, malaikat yang datang, maka mereka datang bagi salam. Bila mereka masuk, mereka bagi salam, dan Nabi Ibrahim AS pun telah jawab salam mereka. Okey, sambung. Ibrahim AS. Waktu tu Nabi Ibrahim AS berada dekat kawasan Palestin. Nabi Ibrahim AS juga pernah duduk Palestin. Okey. Okey, sambung. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair? Qala tut'imu at-ta'am wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Muttafaqun alaih. Daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma,
daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair? Apakah Islam yang paling baik? Ayyul islami khair? Apakah Islam yang paling baik? Atau boleh juga kita terjemahkan ayyul islami khair ni, kita terjemah dengan apakah amalan dalam Islam yang paling baik? Apakah amalan yang dalam Islam yang paling baik? Atau boleh juga kita kata dimaksudkan dengan ayyul islami khair tu, siapakah orang Islam paling baik? Dia terjemah tu boleh beberapa terjemah. Sama ada kita terjemah dengan siapakah orang Islam paling baik, atau boleh juga terjemah dengan apakah amalan Islam yang paling baik. Baik. Maka Nabi SAW telah bersabda, tut'imut ta'am, bagi makanan, bagi makan orang. Tut'imut ta'am makna bagi makan, memberi makan makanan. Wa taqra'us salam, dan kamu mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang kau tak kenal. Bagi salam kepada orang yang kenal dan orang yang kau tak kenal. Jadi dalam hadis ni makna bagi tahu, kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, kita sedia maklum, soalan macam ni daripada para sahabat bukan satu. Soalan macam ni daripada para sahabat bukan satu. Ada beberapa sahabat yang tanya soalan, tuan, apa dia amalan yang paling baik dalam Islam, atau apa dia amalan yang paling afdal? Tapi Nabi punya jawapan berbeza. Ini kita dah pernah bagi tahu banyak kali dah. Ini kerana kadang-kadang mengikut pada keadaan ataupun mengikut pada orang yang bertanya. Tapi dalam hadis ni nak bagi tahu bahawa di antara amalan Islam yang paling baik ialah apa dia? Iaitu kita bagi makan dan juga bagi salam pada orang kenal ataupun orang tak kenal. Bagi salam tanpa pilih-pilih, tanpa pilih-pilih. Sebenarnya asal dalam hadis ni ialah Nabi SAW nak bagi tahu pada kita bahawa apakah amalan yang mana boleh mengeratkan hubungan sesama Islam. Di antara amalan yang paling kuat yang dapat mengeratkan hubungan sesama Islam ialah bagi makan. Bagi makan orang. Bagi makan pada orang. Dia orang bagi makan ni, orang akan mudah lembut hati. Kadang-kadang kalau contoh kata orang tu marah pun, bila kita ajak makan, bila kita makan, maka lepas tu hati pun lembut. Sebab tu bila orang kadang-kadang suka bila nak deal satu perkara, makan dulu, jom minum-minum je. Minum-minum, makan-makan juga. Benda daripada tak jadi kan. Bila makan kan. Sebab itu orang-orang yang kadang-kadang pegang-pegang bab-bab sains ni, kalau boleh jangan selalu terima bagi makan. Bahaya. Betul. Para ulama ada sebutkan kan, orang-orang macam hakim, orang-orang yang mana selalu endorse luluskan, orang-orang macam ni kadang bahaya. Makan dengan orang-orang yang ada kepentingan. Kalau tak ada kepentingan tak ada hal. Tapi kadang makan dengan orang ada kepentingan. Jom minum, makan. Makan. Bila selalu makan, perut dah penuh, lepas tu sains pun cepat jalan. Tu kadang-kadang. Sebab tu kadang kan bagi makan. Jadi poin dia ialah bila bagi makan ni orang suka. Kan, bagi makan ni kadang orang suka. Tapi kita dalam Islam, makna bagi makan ni ialah bukan ada kepentingan, tapi ialah sebenarnya untuk eratkan hubungan, untuk jalin hubungan sesama kita. Dan kemudian Nabi bagi tahu bagi salam pada orang kenal dan orang tak kenal. Dalam hadis ni bila kata bagi salam pada orang kenal atau orang tak kenal, yang dimaksudkan ialah kita bagi salam tanpa pilih orang. Kenal ke tak kenal, bagi salam. Tapi kita kena faham yang dimaksudkan bagi salam pada orang kenal tak kenal ni makna orang Islam. Bukan orang bukan Islam. Yang maksud dia itu orang Islam. Kalau orang bukan Islam, kita tak boleh bagi salam pada mereka. Tapi kalau orang Islam, boleh bagi salam. Jadi orang Islam yang kita kenal ke ataupun tak kenal, ialah kita dituntut untuk untuk bagi salam kepada mereka. Dan bagi salam, kita asalnya kita bagi makan dan bagi salam ialah kita lakukan dengan ikhlas mata-mata kerana Allah,
Bukan nak tunjuk-tunjuk atau pura-pura, ataupun bukan kerana nak bodek. Ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ni juga bagi tahu bahawa para ulama hadis kata, macam Imam Nawawi rahmatullah alaih kata, bagi salam ni ialah antara syiar umat ni. Antara syiar umat ni ialah bagi salam. Syiar umat ini, umat ni masuk umat Islam. Syiar umat Islam ialah bagi salam. Bagi salam, makna menyebarkan salam. Jumpa mana-mana bagi salam, Assalamualaikum. Sekarang ni musim Covid, kan? Maka kita diajar satu norma. Norma apa dia? Iaitu kalau jumpa, dia kata jangan salam. Kita kena faham, yang dimaksudkan jangan salam tu ialah jangan jabat tangan. Itu maksud dia. Jabat tangan tak payahlah, kan? Yalah, kalau kita mana dari sisi kajiannya, maksudnya dengan sentuh asbab kepada ni. Jadi yang dikatakan jangan salam tu iaitu apa? Jangan sentuh tangan, jangan berjabat tangan, itu maksud dia. Tetapi sunnah bagi salam tu tetap ada, dan itu tak ada masalah. Jadi jangan kita matikan sunnah salam. Maksud saya, jangan kita matikan sunnah ucapan salam. Kalau kita tak dapat nak berjabat tangan tu iaitu satu lagi sunnah tambahan. Itu kita tangguhkan buat sementara. Tetapi yang tetap dituntut masih lagi boleh kita buat, tak ada masalah apa-apa, bahkan tetap terus diteruskan sepatutnya ialah bagi salam. Jadi kalau kita jumpa bukan setakat jam ni je, kan, jumpa tunduk, kan, itu tak ada sunnah macam tu, kan. Untuk orang Islam kalau berjumpa ialah kita bagi salam, Assalamualaikum. Tak payah sentuh tangan, bagi salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dalam hadis ada bagi tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bagi salam, Assalamualaikum, dan Nabi bagi isyarat tangan. Mungkin ada dalam hadis ni, Nabi bagi salam, Assalamualaikum, sambil bagi isyarat tangan. Macam ni lah, macam kaedah kita kan, Assalamualaikum, macam tu. Maknanya kita isyarat tangan. Jadi dalam tempoh ni tak perlu kita, mana tak perlu sentuh tangan atau jabat tangan, tetapi jangan matikan sunnah salam. Tunggu jumpa, Assalamualaikum. Bukan setakat tunduk, kan? Semua sekarang tunduk yang tu. Tunduk yang macam tu, kan, itu tidak sunnah. Terus terang saya kata itu tak sunnah. Yang sunnah ni ialah bagi salam. Jadi kau jumpa bagi salam lah, Assalamualaikum. Nak tunduk tak ada masalah lah, kita buat macam tu. Tapi poin di sini ialah jangan tinggalkan sunnah salam. Jadi kalau jumpa, Assalamualaikum, nak buat macam ni ke, nak macam tu ke, tak ada masalah. Tapi yang penting itu Assalamualaikum, ucapan salam, kan. Sebab satu lagi, ucapan salam tu doa. Ucapan salam tu ialah doa. Doa yang mana sangat-sangat diberkati, kan. Okey. Dan satu lagi, bagi salam tak berpilih-pilih. Jumpa orang Islam, maknanya bagi salam. Okey. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahu ta'ala Adam alaihi salam qala idhab fasallim ala ulaika nafarin minal malaikati julusin fastami' ma yuhayyunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatik. Faqala assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Faqalu assalamu alayka wa rahmatullah. Fazaduhu wa rahmatullah. Muttafaqun alaih. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, apabila Allah Taala telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, maksudnya di sini bila Allah dah ciptakan Nabi Adam sempurna. Bila Allah telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah Taala telah berfirman kepada siapa? Kepada Adam alaihissalam. Idhab, pergilah engkau, fasallim ala ulaika nafarin minal malaikati julusin. Pergilah engkau lalu berilah salam, maknanya ucapkanlah salam kepada mereka-mereka itu, iaitu kumpulan malaikat yang sedang duduk tu. Pergi dan bagi salam kepada malaikat yang sedang duduk kat situ, yang ada duduk berhampiran tu. Fastami' ma yuhayyunaka, dan dengarlah betul-betul
apa yang mereka ma yuhayyunaka ni, apa yang mereka jawab salam kepada kamu. Pergilah dan bagi salam dan dengarlah apakah ucapan salam mereka kepada kamu, apakah jawapan salam mereka kepada kamu. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyati. Kerana sesungguhnya ucapan penghormatan itu akan menjadi ucapan penghormatan untuk kau dan ucapan penghormatan untuk keturunan engkau, zuriat engkau. Maka Nabi Adam AS pun pergi. Baginda pun telah berkata, Assalamualaikum. Mana baginda Nabi Adam AS bagi salam pada para malaikat. Faqalu, lalu mereka menjawab, Assalamualaika warahmatullah. Fazaduh warahmatullah. Mereka telah jawab secara tambahan, iaitu mereka jawab apa? Warahmatullah. Mereka tambah lagi warahmatullah. Okey. Nabi Adam AS hanya bagi salam Assalamualaikum, kemudian mereka jawab Assalamualaikum, Assalamualaika warahmatullah. Okey, baik. Dalam hadis ni maknanya Nabi SAW telah cerita bahawa bila Allah Ta'ala telah sempurna ciptakan Nabi Adam AS, Allah Ta'ala pun telah tiupkan roh dalam jasad Nabi Adam AS. Lalu lepas tu Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Adam AS supaya pergi kepada kumpulan para malaikat yang sedang duduk-duduk waktu tu. Dan Allah kata, dengar apa yang mereka, bila kau bagi salam, dengar apa jawapan mereka. Dan itu akan menjadi ucapan salam, itu akan menjadi ucapan untuk kau dan juga untuk zuriat lepas kau. Nabi Adam AS pun pergi dan bagi salam Assalamualaikum. Ini Allah Ta'ala ajarlah. Allah ajar kepada Nabi Adam AS Assalamualaikum. Lepas tu mereka menjawab Assalamualaika warahmatullah. Daripada hadis ni, iaitu bagi tahu bahawa orang yang datang disunatkan bagi salam pada orang yang sedang duduk-duduk. Itu pun kita akan datang kat depan nanti. Dia ada, contoh kata ada orang duduk-duduk, ada satu orang datang, maka siapakah yang lebih dituntut untuk bagi salam? Orang yang datang disunatkan untuk bagi salam pada orang yang sedang duduk-duduk. Bila datang, bagi salam Assalamualaikum. Dan kemudian dalam hadis ni juga, sebab kan Nabi Adam AS datang kan, dan baginda yang bagi salam kepada para malaikat. Baginda bagi salam pada para malaikat. Kemudian para malaikat tu jawab, mereka jawab Assalamualaika warahmatullah. Mereka tak jawab Waalaikumsalam. Mereka tak jawab Waalaikumsalam. Kan? Kalau kita Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Itu yang ma'ruf lah. Tapi dalam hadis ni malaikat tu tak jawab. Mereka jawab sama juga Assalamualaika warahmatullah. Itu juga boleh. Ucapan jawab salam macam tu juga boleh. Tak semestinya jawab salam dengan Waalaikumsalam. Imam Nawawi rahmatullah alaih kata kalau jawab dengan Assalamualaikum, orang tu jawab dengan Assalamualaikum juga pun boleh. Pun boleh. Itu dah kira jawab salam dah. Satu lagi dalam hadis ni juga, para malaikat jawab lebih daripada apa yang Nabi Adam AS bagi salam. Nabi Adam AS bagi salam Assalamualaikum. Para malaikat jawab apa? Mereka tambah warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi tak semesti jawab salam dengan Waalaikumsalam. Tapi yang ma'ruf kita amalkan ialah Waalaikumsalam. Ini ada tak berlaku? Ini kadang-kadang berlaku. Sebagai contoh, kadang kita datang, kadang kita bagi salam, orang tu bagi salam. Kadang kita bagi salam Assalamualaikum, dia pun bagi salam Assalamualaikum. Siapa yang bagi salam dulu, maka dia dah kira bagi salam. Dan kalau orang yang bagi kedua tu bagi salam, sebenarnya dia dah kira bagi salam, jawab salam lah. Faham tak apa saya kata ni? Maknanya kan kita dah bagi tahu, kita baca dalam hadis ni, jawapan salam tak semestinya Waalaikumsalam. Jawapan salam juga boleh Assalamualaikum. Kalau kita bagi salam Assalamualaikum, boleh juga jawab salam Assalamualaikum. Jadi kalau contohnya kadang kalau kita datang, siapa dulu bagi salam Assalamualaikum, maka dijawab
Assalamualaikum. Sekarang orang tu kan jawab. Orang tu nak bagi salam juga. Assalamualaikum. Jadi orang yang kedua itu bagi salam, sebenarnya dia dah kira jawab salam. Maka tak waktu tu tidak wajib lagi untuk kita jawab salam. Waktu tu tak wajib lagi jawab salam. Okey, baik. Itu dalam apa yang diterangkan di dalam hadis ni. Dan kemudian kita akan sambung hadis seterusnya. Biar azan dulu. Allah. Boleh jap. Nanti Ustaz tanya boleh Okey, sambung. Okey, sambung Wa anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in bi'iyadatil marid wa ittiba'il janaiz wa tashmitil atis wa nasrid dha'if wa aunil mazlum wa ifsya'is salam wa ibraril muqsim muttafaqun alaih. Hadza lafzu ihda riwayatil Bukhari. Daripada Abu Umarah, daripada Sayyidina Abu Umarah Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma. Sayyidina Bara bin Azib ni, beliau ni antara sahabat yang hadis beliau banyak, riwayat hadis beliau banyak, dan kita biasa jumpa nama beliau. Dan beliau ini sahabat dan ayah beliau pun sahabat. Dua-dua sahabi. Beliau sahabi dan ayah beliau pun sahabi. Maka kerana tu kita baca dengan radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kami 7 perkara. Baginda perintahkan kepada kami supaya buat 7 perkara. Okey, pertama, bi'iyadatil marid. Pertama ialah menziarahi orang sakit. Nombor 2, wattiba'il janaiz. Mengiringi jenazah. Mengiringi jenazah. Nombor 3, tashmitil atis. Wa tashmitil atis, iaitu mengucapkan ya rahamukallah kepada orang yang bersin. Tashmitil atis maksudnya mendoakan orang bersin.
Tashmit sini maksud doa, doa. Al-atis orang bersin. Doakan orang bersin. Apa maksud dia? Ucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin. Itu dah 3. Nombor 4, nasrid dhaif. Membantu orang yang lemah. Nombor 5, aunil mazlum. Membantu orang yang dizalimi. Membantu orang dizalimi. Nombor 6, ni yang kita nak cerita dalam bab ni, wa ifsya'is salam. Menyebar luaskan salam. Kan ifsya' ni kalau kita terjemah satu sebar luas, kita boleh terjemah agak mewar-warkan. Macam itulah. Mewar-warkan salam. Maksudnya menyebarkan salam. Wa ibraril muksim. Ibraril muksim kat sini diterjemah dengan menepati sumpah. Ibraril muksim ni macam ni, maksud dia menunaikan permintaan orang bersumpah. Itu maksud dia. Ibraril muksim kita terjemah dengan menunaikan permintaan orang yang bersumpah. Tunaikan permintaan orang bersumpah. Okey, jadi hadis ni riwayat Bukhari Muslim, dan ini merupakan lafaz hadis ni yang ada ni, yang kita baca ni, ialah merupakan salah satu daripada riwayat Bukhari. Sebab kerana dalam Bukhari hadis ini datang beberapa kali, tetapi ada perbezaan lafaz. Imam Nawawi rahmatullahi alaih ambil dengan lafaz ni. Tuan Haji Muhsin, situ terjemah ibraril muksim, last kali diterjemah apa? Oh, orang yang minta, dia kata apa? Maksudnya orang membantu orang yang minta dengan sumpah. Macam tu ke maksud dia? Bersumpah, jaga sumpah dia. Okey, terjemahan English agak halus juga. Kan, terjemahan English tu agak halus juga. Kan? Cikgu, terjemah macam mana? Melaksanakan sumpah. Itu tapi pun terjemah tak apa jelas tu. English yang terjemah, kadang-kadang tu terjemah English version ni bagus kadang-kadang. Tapi tak apalah, okey. Tapi point di situ terjemah yang akhir tu menunaikan permintaan orang yang bersumpah. Nanti saya akan jelaskan akhir. Okey, baik. Okey, dalam hadis ni sahabat ni cerita bahawa Nabi SAW perintahkan buat 7 perkara. Dia sebenarnya bukanlah 7 perkara, dia banyak lagi perkara Nabi perintah. Tapi dalam hadis ni Nabi tekankan buat 7 perkara. Dan kalau kita tengok 7 perkara ni ialah semuanya perhubungan dengan manusia. Perhubungan dengan manusia, jaga mengeratkan hubungan ukhuwah Islamiah. Okey, perhubungan dengan manusia. Pertama, Nabi perintahkan supaya menziarahi orang sakit. Okey, ni kita jelaslah. Menziarahi orang sakit hukum dia sunat. Kalau orang tu lagi ada hubungan saudara, lagi dituntut untuk ziarah dia. Okey, baik. Wattiba'il janaiz. Ini pun sunat hukum dia. Mengiringi jenazah. Iring jenazah ni pergi mana? Iring jenazah ni ialah hantar dia pergi kubur. Hantar dia pergi kubur. Iring jenazah. Iring jenazah ni sunat. Ikut jenazah, hantar pergi kubur. Okey, zaman ni kita kadang-kadang kita, kalau macam zaman Nabi SAW, tanah perkuburan tu dekat. Ni Masjid Nabawi, contoh kata, itu dah baket kan. Kalau kita tengok jarak antara Masjid Nabawi dengan baket berapa ratus meter lebih kurang. Keluar, katalah contoh kata ni keluar pintu bahkan pintu ni nama Babul Baket. Kalau kita keluar berapa ratus meter? Saya rasa dalam 300 meter lebih kurang. Lebih kurang 300 meter ke depan dah baket. Tak jauh. Jadi dulu para sahabat bila mereka semayang jenazah, lepas tu terus bawa jenazah, hantar. Ramai-ramai orang hantar. Okey, kita zaman sekarang biasa jenazah kadang-kadang dia hantar jauh dan naik van. Dan bukan semua akan ikut. Kalau paling kurang nak dapatkan, memang kalau mampu sebenarnya hantar pergi kubur. Tapi kalau lah paling kurang nak dapatkan fadilat ni, paling kurang kita hantar dia daripada diangkat, usahakan kalau boleh dapat angkat. Kalau paling kurang tak dapat angkat pun ikut jenazah tu sampai ke van, sampai ke kereta. Itu paling kurang nak dapatkan fadilat. Ini kita mampu buat. Sebab kadang-kadang bila solat jenazah, ada kala kita ada urusan lepas tu.
Kadang kita pun tak kenal siapa yang meninggal dunia ni. Baik, tak kenal pun sebenarnya dituntut sebenarnya. Tapi paling kurang kita lakukan untuk amalkan hadis ni, kita hantar dia paling kurang pergi van. Macam cara dia. Kalau kita mampu, angkat sekali. Tapi kadang-kadang tak dapat nak angkat. Kadang kita tak dapat nak angkat. Jadi macam mana kita buat? Bila jenazah tu dihantar pergi van, ikut dia. Tunggu sampai dia pergi. Bila dia pergi, tu penghormatan last tu dia. Menghormati saudara se-Islam. Dah mati pun kena hormat. Itu Islam punya hebatnya. Orang dah mati pun kena hormat. Bukan sebelum mati lebih lagi dihormati, dah mati pun tetap dihormati. Okey, itu nombor 2. Nombor 3 ialah mendoakan orang bersin. Mendoakan ni maksud bila orang bersin, kita kalau diucap alhamdulillah, maka baru disunatkan untuk kita ucapkan yarhamukallah. Kalau orang bersin tak ucap alhamdulillah, adakah kita disunatkan ucap yarhamukallah? Tak disunatkan. Jadi ucapan yarhamukallah ialah bila dah dia bersin, diucap alhamdulillah dia bersin. Lepas tu kita ucap yarhamukallah. Kalau dia tak ucap, tak disunatkan. Tapi kita boleh ingatkan dia. Dia bersin, cum bersin kan. Dia tak ucap alhamdulillah. Kita nak doa, kita cuba dengar. Tak ucap apa pun. Kita boleh ingatkan dia. Kita bagi syarat alhamdulillah. Dia pun teringat, alhamdulillah dia kata. Maka kita ucap yarhamukallah. Tu boleh. Tu ada dalam hadis. Ada dulu, maksudnya antara sahabat yang dibersin terlupa nak ucap alhamdulillah, maka diingatkan. Orang kata alhamdulillah, dia ucap alhamdulillah. Maka kita pun ucap. Selepas dia ucap alhamdulillah dia, maka kita ucap yarhamukallah. Jadi ucapan yarhamukallah itu disunatkan kalau yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Okey, baik. Bila alhamdulillah yarhamukallah, kemudian kita jawab balik apa dia? Kita jawab balik iaitu yahdi. Paling kurang jawab yahdikumullah lah. Kalau bagus jawab lagi iaitu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Maknanya kalau orang tu bersin, ucap alhamdulillah, kita jawab apa? Yarhamukallah. Lepas tu si bersin tu, yang bersin itu, sunat didoakan balik orang yang jawab tu, iaitu dengan dia ucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hafal Ni hafal kot. Hafal ke tuan-tuan? Alhamdulillah. Jawab yarhamukallah. Lepas tu dia jawab balik yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah apa? Semoga Allah bagi hidayah kepada kamu. Wa yuslihu balakum. Dan semoga dia memperbaiki keadaan kamu, urusan kamu. Okey, sambung. Okey, itu tashmitul atis. Yang seterusnya nasri dhaif, bantu orang lemah. Bantu orang lemah ni maksud kadang ialah tak mampu nak buat kerja dan sebagainya, kita bantu dia. Okey. Lagi wa'unil mazlum, bantu orang dizalimi. Maksudnya orang tu disusahkan, dizalimi, kita bantu. Ni jelaslah. Bantu orang lemah, bantu orang dizalimi ialah kita antara hak kita sesama orang Islam. Kadang orang dizalimi kan, kita kena bantu. Orang tu dizalimi, kita bantu dia. Kadang ada orang dizalimi, dia tak ada jalan. Macam mana nak lepaskan diri dia daripada kezaliman tu? Kita tahu jalan, bagi tahu dia jalan. Kan? Bagi tahu dia jalan. Kadang kita tahu bahawa dia dizalimi. Tapi kalau dia zalim, macam mana nak buat? Dalam hadis Nabi kata, bantulah saudara kamu sama ada dia zalim ataupun dizalimi. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, kalau bantu orang yang dizalimi kami faham, tapi apa maksud Tuhan bantu orang zalim? Nabi kata bantu dia orang zalim ialah kamu halang dia daripada kezaliman dia. Jadi orang dizalimi kita kena bantu untuk dia lepas dari kezaliman, terlepas dari orang yang zalim dari dia tu. Dan orang yang zalim pula kita kena bantu dia dengan cara suruh dia berhenti dia zalim dia tu. Kena bantu. Okey, seterusnya wa ifsya'is salam. Sebar luaskan salam. Sebar luaskan salam. Iaitu kita macam tadilah, mana jumpa orang bagi salam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Masa kat India, pernah sekali saya dengan jemaah pergi ke satu masjid kawasan kampung dalam. Masa tu pun musim sejuk. Kampung tu kita tengok kawasan orang miskin. Tapi satu perkara yang luar biasa ialah kita lihat
Di situ daripada budak kecil sampai orang dewasa, semua jumpa akan bagi salam. Siapa pun. Nama tempat tu Bulan Syahr, dekat India lah. Bulan Syahr, dekat dengan lebih kurang, tapi jauh juga daripada Delhi, dalam 3 jam daripada Delhi. Tapi situ siapa dia jumpa, diorang akan bagi salam. Budak-budak pun lalu Assalamualaikum, lalu Assalamualaikum, Assalamualaikum. Syiar salam tu nampak. Kita di tanah kita ini, tanah Melayu ni, secara umumnya syiar salam agak kurang. Kita nak jumpa tak bagi salam. Sekarang lagi pula bila norma baru macam ni, semua jumpa macam ni. Kan norma baru macam ni kan. Jadi bukan salah, tapi point dia jangan matikan salam. Jangan matikan bagi salam, tu point. Tak jabat tangan, tak payah jabat tangan kan. Dalam tempoh ni. Tapi jangan matikan salam. Dia jumpa Assalamualaikum, mana bagi salam. Kan, okey. Itu. Okey, seterusnya, okey, akhir sekali, iaitu menunaikan permintaan orang bersumpah. Ni apa maksudnya? Ini kalau orang kita janganlah buat. Ni kadang biasanya orang Arab. Orang Arab kadang dia bersumpah, dia dengan nama Allah aku minta pada kau sekian perkara. Dengan nama Allah aku minta pada kau sekian perkara. Dia bersumpah dengan nama Allah. Ini biasanya orang Arab buat. Jadi waktu tu disunatkan kita, kalau kita ada, kita mampu tunaikan permintaan dia, maka tunaikanlah permintaan dia tu. Disunatkan. Kan, kalau kata diminta dengan bersumpah, kalau kita mampu untuk tunaikan, maka kita tunaikanlah permintaan dia tu. Kadang kan, ini kalau bangsa lain jangan buat. Biasanya orang Arab. Kalau sebab tu dalam hadis sekarang dia banyak kata, demi Allah, aku nak kau buat sekian. Aku nak supaya kau jawab soalan aku. Sekian, contoh macam tu. Jadi kalau kita mampu, apa yang diminta tu kita tunaikan. Tapi tak wajib, disunatkan. Maknanya jangan hampakan permintaan orang yang minta menggunakan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan lagi-lagi dia bersumpah. Bila dia bersumpah. Macam saya pernah cerita kat sini juga, kat masjid, kat surau ni saya pernah cerita 2 kali sebelum ni. Kadang-kadang kalau kita pergi, samalah kat India juga, India Pakistan, kadang diorang biasanya kadang orang miskin, kalau dia minta sedekah pada orang, dia guna nama Allah Ta'ala. Dia kata apa? Allah ke nam pe dedo, Allah ke nam pe dedo. Dia kata bagilah pada aku dengan nama Allah. Maksudnya minta dengan nama Allah Ta'ala. Dalam hadis ada sebutkan bahawa kalau kau mampu, kalau orang minta dengan nama Allah ni, bagi. Jangan hampakan. Kalau mampu, tak mampu maka tak boleh. Tapi kat India ni takut juga. Kita bagi seorang 10 datang. Kampung 10 datang. Bekerja sampai ke van, sampai ke kereta kita naik taksi semua dikejar. Jadi kadang-kadang tak bagi. Kalau tak layan semua. Kan, kita bagi seorang, dia pergi balik, dia bagi tu orang kaya. Kan, semua datang. Jadi kadang-kadang kita tak bagilah. Kan, bukan tak nak, tapi kadang-kadang tak mampu. Kan, bagi seorang 10 datang. Kan, lepas tu kerja kita, kadang-kadang dia tarik baju kita. Kadang kita tak mampu nak layan. Jadi kadang tak bagi. Jadi dia pula memang dah macam tu. Jadi kita tak bagilah. Tapi kalau contoh kata kita mampu, kita bagi. Okey, baik. Sampai situ saja. Kita berhenti sampai situ saja. Dan kita akan sambung insya-Allah bila dah dibenarkan. Kita sambung bila dibenarkan. Jadi mula 5 lah. 5 kalau kata 2 minggu, mudah-mudahan Allah Taala segerakan. Kan. Allahu akbar. Mula 5 sampai 18. Maknanya 10 hari bulan, kalau ikutnya ni tak adalah 17. 10 dengan 17. Maknanya mungkin sambung 24 lah. Tak apa, kita doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah jauhkan kita sekali daripada babak ni kan. Okay, baik. Apa ada orang tanya apa? Dia tanya apa? 3 soalan. Tak apalah tanya. Yang pertama ni adakah memandiri ucapan salam tu bila kita dengan orang, maksudnya dalam WhatsApp. Kita cuma tulis salam tu. Soalan bagus. Tadi saya ada terfikir nak beritahu, terlupa. Tapi ada tanya, sebenarnya dia beritahu tanya. Okey. Soalan pertama, dalam WhatsApp, dalam media sosial, orang bagi salam kepada kita. Dia bagi salam bukan dengan lafaz sempurna. Dia bagi salam pada kita bukan dengan lafaz sempurna. Dia tulis salam. Kan?
Adakah itu dikira ucapan salam? Dengannya salam? Kan? Dia tak kata assalamualaikum ke? Dia tak kata assalamualaika ke? Dia hanya kata salam je. Salam pun tak ada alif lam. Okay, pertama kita bincangkan lafaz salam ialah kalau tanpa alif lam pun. Mana salam? Satu kita kata assalam, satu lagi salam. Adakah itu dikira salam? Pun dikira salam. Dalil apa? Tadi kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim kan bila kedatangan izdaqalu alaihi faqalu salama, qala salam, salam. Maka itu pun ialah ucapan salam. Jadi ucapan salam tanpa alif lam sekalipun dan tanpa ada alaik, maka itu juga dikira sebagai salam. Tetapi itu tidak afdal. Afdalnya ialah bagi salam sempurnalah, assalamualaika, bahkan lagi afdal iaitu assalamualaikum. Tapi kalau orang tu bagi salam, maka kita juga dituntut untuk jawab. Jawab dengan tulisan lah, waalaikumsalam. Kalau orang tu bagi salam, kita jawab salam, pun dah memadai. Orang tu kata salam, kita jawab salam, pun memadai. Kita jawab salam. Baru Imam Nawawi rahmatullah ada tulis dalam Al-Adhkar, kalau orang tu bagi salam mulut, maka kita juga dituntut untuk jawab salam mulut. Bagi salam mulut, kalau kita ada mulut, kalau kita sehat lah. Mana orang tu bagi salam mulut, kita juga dituntut bagi salam, jawab salam mulut. Tapi kalau orang tu bagi salam bagi kita tulisan, maka kita juga dituntut untuk bagi jawab salam di tulisan. Nak jawab ikut mulut boleh, kadang kita bagi voice. Dia bagi assalamualaikum ataupun salam, kita jawab waalaikumsalam, boleh. Tapi sekurang-kurang ni kita jawab dengan apa tu? Tulisan juga. Dengan tulisan juga. Okay, soalan pertama. Soalan kedua, dia kata saya baik dengan kawan saya yang bukan Islam. Dan kawan saya ni dia kata dia dah biasa mengamalkan ucapan salam kepada kawan-kawan yang Islam. Boleh bagi salam kat dia atau jawab salam dia? Orang kafir bagi salam. Itu yang mendengar ni macam mana dia nak jawab? Dia kata soalan dia maknanya dia ada kawan baik orang bukan Islam. Tapi kawan baik itu dah biasa dengan amalan orang Islam. Sampai kadang-kadang dia bagi salam pada orang Islam. Orang bukan Islam tu, non-Muslim tu, bagi salam pada orang Islam. Maka adakah kita dituntut untuk jawab salam dia? Tak dituntut. Bahkan tak boleh jawab salam dia. Maknanya kalau dia bagi salam, kita hormati dia, maksudnya dia buat baik dengan kita, dia bagi salam, kita tak dituntut untuk jawab salam dia. Diamlah. Kita diam ataupun kita jawablah dengan selamat pagi ke selamat petang ke, okey apa. Kalau kita bagi morning, good morning, kita jawablah. Macam welcome, jawab dia kan. Maknanya kalau orang bukan Islam bagi salam pada kita, tak disunatkan jawab salamnya. Bahkan tak dituntut jawab salamnya. Kita tak boleh bagi salam pada orang bukan Islam, dan orang bukan Islam kalau bagi salam pada kita sekali pun tak boleh jawab. Tak dituntut untuk jawab. Sebab apa? Lafaz assalam ni khusus untuk orang Islam dan dia doa. Dan dia ni doa. Dia doa yang mana sebab lafaz assalam dalam hadis lain yang dia bagi tahu, assalam tu nama Allah Taala. Assalam ni ialah nama Allah Taala, dia digunakan untuk orang Islam. Kita bagi pada orang Islam. Kalau kita jawab waalaikum, dia dalam riwayat betul boleh. Kalau kita jawab waalaikum boleh, dibenarkan. Tapi bukan, jangan disebutkan lafaz salam. Assalam tu special untuk orang Islam, khusus untuk orang Islam. Jadi kalau kita jawab waalaikum atau waalaik, jangan ada assalam. Point dia. Tapi kalau kita sama ada jawab waalaik ke ataupun kita jawab dengan Inggeris, kan dia kata bagi salam, kita welcome, macam tu lah. Jawab Inggeris tak ada masalah. Selamat. Okey, nombor 3. Menjawab salam orang tapi dengan suara perlahan. Maknanya mulut dia yang bergerak. Okey, Imam Nawawi rahmatullah alaihi bincangkan, di pertanyaan dia ialah maknanya macam mana kalau satu orang tu bagi salam, kita jawab salam tapi orang tu tak dengar, kita jawab salam perlahan. Imam Nawawi rahmatullah alaihi ada tulis dalam masalah ni, dituntut pada kita sebaik-baiknya kalau orang bagi salam, kita jawab salam sampai dia dengar. Dituntut sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya afdal kalau orang bagi salam, kita jawab salam dia dengan kita juga memperdengarkan pada dia. Itu afdal. Tapi kalaulah kita jawab salam dia, dia tak dengar, dah memadai. Mana kalau dia tak dengar sekalipun, maka dah memadai. Tapi afdal bagi dia dengar. Tapi kadang-kadang bagi contoh, kadang ada orang bagi salam kita dalam rumah, kita jawab waalaikumsalam, dia tak dengar tapi dah kira jawab. Poin di sini ialah untuk menggugurkan kan bagi salam sunat, jawab salam tu wajib. Untuk nak cerita menggugurkan kewajipan,
Dia jawab Waalaikumsalam. Walaupun orang tak dengar. Tapi kalau afdal bagi dengar. Waalaikumsalam. Okey, selesai Last ada dua ni sila-sila Dia tak jawab. Dia tak jawab. Ustaz kata nak amak, kita kata Assalamualaikum. Ah. Ustaz kata nak amak Waalaikumsalam warahmatullahi. Ah. Waalaikumsalam pun tak nak jawab. Tak nak jawab. Kalau kita jumpa kali keempat, boleh tak kita sumpah? Sumpah dia. Kali keempat. Kali kita jawab salah, dia tak jawab. Jumpa kali keempat kita sumpah. Tak, dia dia point dia macam ni. Kalau kita bagi salam, orang tu tak jawab salam. Kalau kita bagi salam, orang tu tak jawab salam, kita tak dituntut apa-apa. Kita tak dituntut apa-apa daripada diri kita. Tuntutan tu bagi diri dia lah. Kalau dia dengan sengaja tak jawab, maka dia berdosa. Kan jawab salam kan wajib kan? Kalau dia dengan sengaja tak jawab dan dia tahu, maka dia berdosa. Kan, tapi kita sebagai saudara se-Islam boleh juga menasihatinya dengan hikmah. Dengan hikmah kita kata, tuan, saya ada bagi salam. Jawablah salam saya. Hikmah lah. Kan? Bukan kita tuntut hak supaya dia tunaikan kewajipan. Kan? Tapi jangan sumpah dia lah. Yang penting jangan sumpah dia, kesian dia kan. Jangan kan. Tak ada. Dia tak jawab salam tu salah dia, itu dengan Allah Taala. Sebab kerana dia tak jawab salam, kita dengan dia dah tunaikan hak. Dah tunaikan hak sunat tu. Tapi dia tak jawab salam, itu dengan Allah Taala. Kan kalau dia tak jawab salam, kan itu dia berdosa pada Allah Taala. Okey baik. Apa dia? Last cepat. Yalah. Macam mana? Betul lah. Yalah, maknanya bagi salam tu para ulama sebut antara para ulama kata apa di antara perkara yang mana dia memulakan dia tu sunat tapi lepas tu dia wajib. Salam ni mulakan dia bagi salam sunat tapi jawab dia wajib. Dia dituntut tu jawab dia wajib. Bahkan jawab itu pahala lagi besar daripada bagi. Kan bagi. Tapi sebenarnya satu sudut pun orang yang bagi salam dia dapat dua pahala. Pertama dia bagi salam. Yang nombor dua dia dapat pahala memulakan salam. Sebab memulakan salam ada pahala ekstra. Dalam hadis ada beritahu siapa yang mulakan salam dia ada pahala ekstra. Jadi orang yang jawab salam tu dapat pahala jawab salam. Tetapi orang yang bagi salam, satu pahala bagi salam, yang kedua pahala memulakan salam. Sebab dia mula salam. Dan kemudian orang tu jawab salam mula dapat pahala menunaikan wajib. Di sisi Allah Ta'ala, Allah Maha tahu kan mana besar pahala tu. Cuma ulama kata dari segi kaedahnya, amalan yang wajib ni pahala lagi besar dari amalan sunat. Segi kaedahnya lah. Tapi di sisi Allah Maha tahu. Okey baik, wallahu alam. Yang poin dia paling besar kita ceritalah gerbung-gerbang pun. Yang penting bagi salam jawab salam. Itu je yang penting kan. Ada lagi? Tak habis lagi. Sebenarnya bab salam ni panjang lagi. Satu ya. Orang yang kirim salam. Tu amanah. Itu juga ada bincang kat depan. Maknanya akan bincang kat depan. Maknanya kalau orang yang kita kirim salam pada dia, maka orang itu menjadi amanah pada dia untuk sampaikan salam. Kan orang tu menjadi keamanah pada dia untuk sampaikan salam tu. Kalau dia tak sampaikan, di mana dia tak tunai amanah. Kan tak tunai amanah, tapi tidaklah sampai tak berdosa. Cuma dia kira tak tunaikan amanah. Dan kirim salam tak disyaratkan mesti kena ucap lafaz Assalamualaikum. Tak disyaratkan. Cukup dengan kita kata, okey, kau jumpa dengan fulan sekian, bagi salam kat dia. Sampaikan salamku kepada dia. Memadai. Itu dah kira sampaikan salam. Tak disyaratkan nanti kalau jumpa si fulan, sampaikan salam aku pada dia dengan lafaz Assalamualaikum. Mesti kena lafaz tu. Tak disyaratkan. Tak disyaratkan. Memadai dengan kalau kita, contoh kadang-kadang biasa paling selalu berlaku iaitu kadang-kadang kita nak pergi umrah. Kadang orang datang jumpa banyak. Dia kata, Ustaz, Tuan, tolong sampaikan salam pada Rasulullah SAW. Itu dah memadai. Okay, nanti kalau Tuan pergi Madinah, jangan lupa hamba bagi salam hamba pada Rasulullah SAW. Itu dah memadai, maka orang tu tanggungjawab dia untuk pergi bagi salam. Bagi salam bagi pihak sekian. Okey. Tak disyaratkan mesti kena pesan pada orang tu sampaikan salam saya kepada Rasulullah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak disyaratkan.
memadai. Sebab dalam hadis banyak bagi tahu bahawa dalam hadis ada bagi tahu pasal lafaz kirim salam. Lafaz kirim salam banyak dalam hadis bagi tahu. Maknanya dikatakan bahawa nanti bila kau balik sampaikan salam aku bagi dia. Cakap yang tu je. Tak ada pun dikatakan bahawa apa dia mesti kena disyaratkan sebut salam tu. Boleh faham maksud saya? Maknanya kalau kita nak kirim salam pada orang, memadai dengan kita kata nanti sampai pada orang tu, sampaikan salam aku pada dia, cukup. Maka bila orang tu sampai, dia kata bahawa si fulan-fulan ada kirim salam pada tuan. Kan? Maka orang tu disunatkan jawab salam dan kemudian doakan juga orang yang bagi salam tu. Orang yang apa? Sampaikan salam tu. Jawapan dia ialah alaika wa alaihi salam. Kalau orang kirim salam pada kita, maka jawapan yang sunatnya doakan orang yang sampaikan tu dan juga untuk orang tu yang kirim salam tu. Kita jawab dia alaika wa alaihi salam. Alaika ke atas kau dan ke atas dia ucapan salam. Salam sejahtera. Kalau yang datang tu perempuan, kita kata alaika. Contoh perempuan dengan perempuan. Jawab dia alaiki. Alaiki wa alaihi salam. Kalau dia lelaki, kalau dia perempuan juga yang bagi sekian salam tu wa alaiha salam. Sama ada alaiki wa alaika wa alaihi salam atau alaiki wa alaiha salam. Jadi itu antara cara yang ni. Kadang-kadang kita sampai Masjid Nabawi, orang yang kirim salam berlambak-lambak sangat. Kan? Kita pun tak ingat siapa kirim salam. Kadang-kadang mungkin kita ingat, kita bagi nama khusus, tapi kadang yang bagi salam banyak sangat. Maka kita pun nak jawab, nak bagi salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam cara dia? Sampai kat makam Nabi, kita kata wahai Rasulullah, saya sampaikan ucapan salam kepada tuan, kan, daripada sesiapa saja yang mengirim salam kepada tuan melalui saya. Kita orang kata kita lamsam sekali. Masuk sekali, insya-Allah masuk. Jadi salam tu sampai. Kadang kita tak ingat. Kalau tak ingat, ada banyak orang bagi salam. Jadi kadang kita kata saya sampaikan salam kepada sesiapa sahaja yang kirim salam melalui saya kepada Tuan. Sampaikan salam. Jadi Allah sampaikan semua salam mereka itu. Kadang-kadang kan baru nak baca nama orang tu kan, ni sekian. Oh kena halau. Haj jalan. Baru belum sempat habis bagi salam dah kena halau. Jadi tak disyaratkan mesti kena sebut nama orang tu sebiji-sebiji. Okey, baik, cukup sampai itu saja. Okey, saudara kita ada hajat. Apa jap. Apa hajatnya? Jadi minta doa selamat doa selamat dan Allah mudahkan urusanlah. Apa nak nikah anak ke? Dia ni nikah. Tu bahaya. Okey, jadi apa? Nikah anak dan urusan di Kedah semula. Okey, baik. Okey, kita doakan untuk saudara kita, Allah mudahkan. Okey, ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu